Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak sat kita minta maaf lewat sikit kerana ada interview RTM. Biasalah musim sekarang tentang hudud. Secara umumnya semua orang Islam kena akur tentang wujudan undang-undang itu. Ia adalah undang-undang yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami turunkan dan kami fardukan dia. Dalam surah An-Nur kemudian Allah sebut tentang hukuman sebat kepada orang-orang yang melakukan zina. Satu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, tiba-tiba dia tak suka hukum Allah. Tak mungkin. Dan tentulah bagi orang yang diberikan amanah untuk memerintah, berfikir tentang undang-undang itu kerana ia membabitkan kefarduan Allah kepada pemerintah. Dari sudut itu, secara umumnya tak patut kita berbeza pendapat. Cumanya, walaupun undang-undang itu telah ditetapkan seperti memotong tangan pencuri, tetapi untuk melaksanakan undang-undang itu, dia memerlukan syaratnya yang mesti dipenuhi. Secara asas, kewajipan undang-undang itu sepakat. Tetapi, apakah syarat-syarat yang menyebabkan undang-undang itu ataupun yang melayakkan undang-undang itu dilaksanakan? Di situlah berlakunya perbezaan pendapat di kalangan sarjana. Dan pada setiap zaman akan ada ijtihad yang baru. Umpamanya tentang kadar. Berapa banyak kadar yang mencuri yang mana diwajibkan untuk kita memotong tangannya? Di kalangan mazhab-mazhab Islam, mereka berbeza pendapat tentang kadar itu. Ada yang menyebut kadar demikian, kadar meletakkan dinar, dirham. Ada yang follow secara literal dalam sebutan dalam beberapa hadis. Ada yang kata kadarnya ialah kadar mahar wanita pada zaman itu. Jadi ini semua berdasarkan kepada ijtihad. Mungkin pada zaman ini pemerintah tengok kadarnya RM5,000. Mungkin dia pergi ukur dengan harga motosikal ke? Ataupun harga mahar orang Kedah ke? Dan ini tidak mustahil. Ijtihad terdedah. Apabila orang kata tak potong kerana disebabkan tak cukup kadar, bukan bererti dia menolak undang-undang, tetapi dia menyatakan syarat tak cukup. Saya sebut hal ni saja, beberapa mukadimah ceramah saya sebut tentang hal ini supaya kita ingat. Kerana apabila pada era awal gerakan Islam naik 70-an dan ke atas, mereka bercakap tentang
teori kenegaraan jika gerakan Islam ataupun orang Islam memerintah. Ketika itu mereka belum dapat negara. 80-an kita tengok slogan-slogan tentang macam mana negara kalau kita dapat merintah negara. Yang dapat ketika itu orang tengok Iran, negara Syiah. Dan dia perintahlah secara Syiah dia. Secara umum di dunia Sunni tak dapat. Dan kemudian barulah ada pengalaman beberapa gerakan Islam mula menguasai kerajaan. Apabila mereka menguasai kerajaan, kita dapati banyak teori yang mereka sebut dahulu kelihatannya sukar nak dilaksanakan. Mereka mengalami masalah yang sama yang dihadapi oleh golongan yang mereka kritik sebelum ni. Disebabkan suasana. Hatta Hamas bila dia naik memerintah Palestin, bila ditanya tentang hudud, dia kata dia belum bincang lagi dan dia belum ada satu perancangan untuk melaksanakan setakat ini. Bukan kerana dia menolak undang-undang itu, tetapi kerana dia memikirkan tentang persekitaran dia. Dan kita juga kena tahu ada negeri yang telah melaksanakannya. Pakistan buat. Tapi kita tahu jenayah memang tinggilah di Pakistan. Di Pakistan macam-macam kontroversi. Wanita mengadu tentang dia dirogol, dia tak dapat datangkan saksi, dia kena sebat 80 orang tahan. Sebab adanya konservatif, pemikiran sempit mazhab dia dan macam-macam lagi menguasai pemikiran ahli-ahli undang-undang dia yang tak mau keluar mazhab. Kita tak apa dalam Malaysia, sangat luas mazhab kita. Ya. Jadi mereka kadang-kadang tak boleh mencapai. Di Nigeria mereka buat, ada dipotong tangan budak yang curi basikal itu. Dan timbul ramai orang yang masa awal sokong jadi macam-macam. Iran buat, dan kita tahu dia dapat tekanan antarabangsa tentang apabila dia nak rejam perempuan yang akhir ni, dia tak dapat rejam dengan batu sebab bantahan antarabangsa. Dan masyarakat yang tak faham akan timbulkan isu pasal apa perempuan je asyik kena. Yang kena rejamnya semuanya perempuan, dan kemudian banyak lagi persoalan-persoalan yang timbul.